أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi setelah 2 minggu ya kita tak bertemu. Kita insya-Allah pada malam ini, malam Rabiul Awal yang pertama, kita doa moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita bersama orang-orang yang soleh, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk terus mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia sejagat adalah satu rahmah, yang mana dengan pengutusan tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan dua puak yang sedang bergaduh dan sedang berperang yang berada di dalam negeri Yathrib ataupun lebih dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah. Pada ketika itu, dua kumpulan ini saling bergaduh antara Khazraj dan juga Aus. Dan ketika baginda Rasulullah datang, Rasulullah dapat menyatukan mereka, dan setelah beberapa keadaan ataupun beberapa tahun setelah itu terjadinya sesuatu yang spark pergaduhan itu kembali. Bila pergaduhan tu nak datang kembali, maka Rasulullah pun diberikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditulis dan diturunkan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-103, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan berpegang teguhlah kamu ataupun kalian umat Islam. Jadi khitab ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbincang ataupun sedang berbicara langsung kepada kita, iaitu orang-orang beriman. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, maknanya kepada Al-Quran, dan juga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran dan juga yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang telah Allah Taala utuskan kepada kamu, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi satu tarikan supaya kamu bersatu, tidak bergaduh antara satu sama lain. Dan Rasulullah telah menyatukan juga hati-hati kamu, dan dengan nikmat Islam kamu telah menjadi saudara. Maknanya seperti brotherhood, saudaralah. Kalau satu orang sakit, kita datang ziarah dan sebagainya. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan memberikan nikmat tersebut, nikmat Islam dan sebagainya, sedangkan kamu pada ketika itu berada dan nak dekat masuk dalam pergaduhan, pertumpahan darah yang boleh menyebabkan kamu membunuh satu sama yang lain, sehingga kamu boleh masuk dalam api neraka.
Jadi seakan-akan perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam ataupun umat manusia sejagat, bukan orang Islam sahaja tetapi bukan Islam juga, mendapatkan rahmat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ada kasih sayang yang telah dibentuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada situ, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, saya nak ajaklah topik kita, perbincangan kita pada hari ini dan juga pada bulan yang akan datang, ataupun bulan ini dan bulan yang akan datang, sedikit sebanyak tentang satu fikih contemporary yang ada kaitan dengan fikih muwatanah. Fiqhul muwatanah. Fiqhul muwatanah ni apa? Kita pernah dengar fiqhul ibadat, fikih ibadat, solat, zakat, puasa. Solat apa rukun dia, puasa apa rukun dia, zakat apa rukun dia. Sekarang ni kita tak bincangkan pasal fikih ibadat. Kita pun tak bincangkan pasal fikih muamalat. Riba boleh ke tak pakai, jual beli, transaksi, forex trading boleh ataupun tidak. Kita tak bincangkan tentang fikih muamalat. Kita pun tak bincangkan tentang fikih jinayat. Ada tak istilah, maaf kata tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, saya menggunakan istilah ini, iaitu memaksakan ataupun istilah dia yang tidak baik ataupun selalunya kita dengar, iaitu rogol. Apa hukum kepada orang yang rogol tersebut? Ada tak hukum dalam Islam? Sedangkan dalam Islam ada had ataupun ada hudud, ada hukuman. Orang curi kena potong tangan, orang berzina kalaulah dia belum bernikah kena sebat 100 kali. Ni hudud ataupun hudud. Kalau katakan dia dah bernikah kemudian dia berzina, kena rejam sehingga meninggal dunia. Tetapi istilah rogol pada zaman terdahulu ataupun pada zaman fikih jinayat ada ke tidak? Istilah tu tak ada. Istilah tersebut tidak dapat kita jumpa. Istilah menjatuhkan maruah orang, istilah haddul qadhaf, ada nama orang yang kalau katakan dia tuduh orang lain, dia ni dah pernah buat zina dan sebagainya, na'udzubillah min zalik, tanpa ada bukti, dia yang menuduh tu akan kena sebat 80 kali. Ni haddul qazaf. Orang yang minum arak kena apa dan sebagainya. Ni adalah hudud, hukum-hukum jenayat. Kita tak akan bincangkan tentang hukum jenayat. Boleh ke tak, praktikal ke tak hudud sekarang ni, ataupun praktikal ke tak hukum zina kita applykan dekat hukum orang yang merogol dan sebagainya. Praktikal ke tidak, itu kita tak akan bincangkan pada hari ini. Walaupun itu adalah antara topik-topik, isu-isu semasa zaman sekarang yang perlu kita bahaskan. Tetapi kita tak bincangkan pada hari ini. Kita bincangkan tentang satu lagi bab fikir. Apa bab fikir yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah fiqhul muwatanah. Fiqhul muwatanah ni apa? Fikir terhadap citizenship. Bagaimana kita sebagai umat Islam menjadi rakyat kepada satu negeri, yang negeri itu negeri yang seperti Singapura ni, negeri yang sekular. Ataupun sekular pun ada tahap-tahap dia, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Ada yang full sekular, ada yang semi sekular dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dia topik yang akan kita bincangkan insya-Allah pada hari ini dan juga pada bulan-bulan yang, ataupun pada bulan ini dan bulan yang akan datang. Dan kita akan melihat daripada beberapa sumber-sumber yang kita dapat daripada buku-buku ulama-ulama contemporary yang telah membincangkan tentang permasalahan ini. Ada antaranya adalah buku yang telah ditulis ataupun dikarang oleh Mufti Diyar Al-Masriyah As-Sabiqah, ataupun mantan Mufti Negeri Mesir, iaitu Syekh Ali Gumu'ah. Bukunya An-Namadhij Al-Arba'ah, 4 metod ataupun 4 model yang telah dikeluarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menghayatinya dan untuk kita applykan dalam kehidupan kita sebagai rakyat Muslim yang hidup dekat dalam negeri yang majoriti dia bukan Islam. Ini akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Antara buku lain yang dapat kita kongsikan adalah buku yang telah ditulis dan dikarang oleh seorang tokoh ulama Mesir juga yang bernama Dr. Muhammad Imarah.
dalam bukunya Al-Islam wa Ta'addudiyah Al-Ikhtilaf wa Tanawwu' fi Itaril Wihdah, yang membawa makna Islam dan pluralisme, ataupun Islam yang mana Islam ada kaitan dengan orang-orang yang bukan Islam, yang hidup dalam satu tempat, maknanya dalam satu kerajaan, ada Islam, ada non-Muslim dan sebagainya. Dan bagaimana ikhtilaf ataupun perselisihan faham atau perbezaan dari sudut adat, agama dan sebagainya, yang walaupun berbeza tetapi ada kesatuan di sebalik perbezaan tersebut. Inilah yang akan kita bincangkan insya-Allah pada bulan ini dan bulan akan datang. Ini semua tuan-tuan yang dimuliakan sekalian sebenarnya ada kaitan rapat dengan bi'tsah ataupun dengan perutusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Seperti mana kalau kita lihat di dalam beberapa hadis yang sahih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya aku telah diberikan, baginda Rasulullah bersabda, aku telah diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberikan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana apabila aku hendak pergi dekat satu tempat, kalau ada orang nak memusuhi aku, ada orang nak perangi aku dan sebagainya, orang tersebut akan takut selama 1 bulan. Sebelum aku sampai, 1 bulan dia gementar. Ini adalah salah satu kelebihan yang Allah Taala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang kedua adalah tempat yang mana bumi ni semua dijadikan suci untuk kita salat. Berbeza dengan agama-agama ataupun ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu, yang mana kalau mereka nak salat kenalah pergi dekat salah satu masjid. Itu adalah antara kelebihan baginda Rasulullah SAW. Kat mana-mana tak payah dekat masjid, dekat luar pun boleh salat. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Rasulullah bersabda, dan aku juga diberikan syafaat. Syafaat apa? Iaitu satu peluang untuk aku menjadi pembela kepada seluruh umat manusia, bukan Islam sahaja, kepada non-Muslim juga. Dekat bila? Bukan dekat dunia tuan-tuan, dekat akhirat. Dekat akhirat apabila semua orang dekat dalam satu tempat, padang mahsyar, matahari yang lebih dekat kepada kepala seseorang itu lebih dekat daripada satu jengkal, lebih dekat, panas. Ada orang sampai tenggelam dengan peluhnya dan sebagainya. Semua pergi kat Nabi Adam. Nabi Adam pun berkata, aku tak dapat bantu kamu. Pergi kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kaulah rasul yang pertama. Nabi Nuh pun berkata, aku tak dapat bantu kamu. Pergi pula dekat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata, aku tak dapat bantu kamu, aku ada pernah buat 3 kesilapan. Bolehlah rujuk dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian sampailah kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Last sekali Rasulullah bersabda, ana laha, aku mempunyai syafaat tersebut. Maka Rasulullah berdoa. Maka dengan doa Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah sujud. Maka Allah SWT pun berkata, ya Muhammad, ishfa' tashaffa', kau mintalah syafaat, pasti aku akan berikannya. Jadi Rasulullah pun doa supaya diangkat kesusahan yang ada pada padang mahsyar tersebut. Dahlah haus, panas, tak ada tempat teduh, tak ada payung, tak ada pokok, tak ada apa. Dalam beberapa riwayat mengatakan dia adalah seperti sahatil bayda, ataupun padang yang warna putih. Dahlah panas, padang dia pula warna putih, tak ada pokok, tak ada apa. Jadi inilah dia antara kelebihan yang Rasulullah mempunyai, ataupun Rasulullah mempunyai kelebihan tersebut, syafaat. Dan kemudian yang keempat, Rasulullah SAW berkata, uhillat liyal ghanaim, aku telah diberikan harta rampasan itu halal untuk umat aku. Maknanya kalau mereka perang, menang, dapat harta rampasan tu halal bagi umat baginda Rasulullah SAW. Berbeza dengan umat-umat terdahulu. Bila mereka perang, dapat harta rampasan, mereka tak boleh ambil, mereka kena bakar harta rampasan tersebut. Dan kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda apa? Bu'ithu linnasi kafah. Aku telah diutuskan sebagai Rasul, bukan untuk satu bangsa sahaja, tetapi untuk seluruh sejagat umat manusia. Jadi kalau Rasulullah SAW sebagai rahmat
dan juga sebagai Rasul yang telah diutus kepada seluruh umat manusia, pastinya kita akan menanyakan beberapa keadaan atau beberapa perkara. Okay. Kalaulah Rasulullah SAW diutuskan untuk seluruh umat manusia, macam mana seluruh umat manusia ni boleh dapat rahmat daripada Rasulullah? Macam mana mereka boleh dapat rasa kasih sayang Rasulullah SAW? Bagaimana mereka boleh dapat manfaat daripada baginda Rasulullah SAW? Kalaulah Rasulullah ni memanglah diutuskan untuk seluruh manusia. Ni yang pertama. Okay. Kita mungkin akan tanya, kita akan tanya, Rasulullah diutuskan untuk seluruh umat manusia, apa umat manusia ni boleh dapat daripada Rasulullah? Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan bertanya, kalaulah Rasulullah SAW ni diutuskan untuk seluruh umat manusia, kenapa Al-Quran tu dalam bahasa Arab, bukan universal bahasa dan sebagainya. Jadi di sini kita akan kupaskan topik tersebut. Dalam kita nak mengupaskan soalan-soalan dua tersebut, kita akan dapat nampak baginda Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kepada kehidupan baginda Rasulullah, kita lihat bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan manusia, bagaimana Rasulullah interaksi dengan keadaan sekelilingnya, pada pokok, pada binatang dan sebagainya, kita dapat nampak Rasulullah pada setiap aspek tu mempunyai hadyun nabawi ataupun mempunyai petunjuk yang dapat dimanfaatkan bukan untuk orang Islam saja, kepada orang yang non-Muslim juga dapat manfaat daripada perkara tersebut. Contoh, bagaimana Rasulullah interaksi dengan manusia. Rasulullah berinteraksi dengan manusia bila kita buka dalam buku-buku hadis Nabi ataupun buku-buku syama'il, syama'il Muhammadiyah dan sebagainya, menunjukkan tentang baginda Rasulullah bila nak berbicara dengan seseorang itu. Contohlah dalam kitab Khasa'is Al-Kubra Imam As-Suyuti, ataupun Dalail An-Nubuwah Al-Imam Al-Baihaqi, ataupun mungkin Al-Asfahani. Ada dua penulisnya, walaupun topik dia sama tapi isi dia berbeza. Jadi kita dapat nampak tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, baginda Rasulullah bila nak berbicara dengan orang tersebut, baginda memberikan perhatian yang penuh kepada orang tersebut. Rasulullah lihat pada muka orang tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan body language yang menunjukkan Rasulullah ni memahami keadaan orang tersebut. Ini adalah antara bagaimana orang non-Muslim juga dapat manfaat daripada baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bila dengan binatang, Rasulullah pernah bersabda, la taj'alu al-hayawan gharadan. Janganlah jadikan binatang ataupun binatang hidup ni sebagai target kamu berburu ataupun target kamu bermain panah. Kalau kamu nak main panah ke, nak berlumba ke, ataupun nak cuba lempar tombak ke, ataupun nak cuba tembak ke apa, jangan jadikan sasaran tu binatang yang hidup. Bahkan ada sebuah riwayat yang sahih, ada orang tunjukkan api dekat depan muka himar ataupun depan muka keldai, supaya keldai tu bergerak. Rasulullah pun bersabda dengan orang tersebut, lagi baik kamu jangan meletakkan api tu dekat dengan muka binatang tersebut, sebab itu dapat buat binatang tu tak tenteram. Itu adalah salah satu sumber-sumber ataupun unsur-unsur mengherdik ataupun menzalimi binatang tersebut. Bahkan Rasulullah pun pernah berkata, bila nak sembelih binatang dan sebagainya, sembelihlah bila kita betul-betul perlu untuk makan binatang tersebut. Jangan kita sembelih just for fun, kemudian daging tu kita buang dan sebagainya. Sebab dalam beberapa riwayat daripada Musnad Imam Ahmad mengatakan, burung tu bila dibunuh tanpa sebab, dia akan bertanya ataupun dia akan berbicara depan Allah Ta'ala. Dia akan berkata, ya Allah, si fulan ni bunuh aku just for fun. Okay? Jadi kau hukumlah orang tersebut. Jadi di sini kita dapat nampak bagaimana Rasulullah menaikkan martabat binatang juga. Baginda Rasulullah SAW, selain daripada binatang, selain daripada akhlak berbicara dengan manusia, ada satu aspek yang paling penting, iaitu aspek unsur-unsur yang boleh membuat ataupun yang boleh menyebabkan masyarakat ni berkasih sayang antara satu sama lain. Aspek-aspek yang boleh menyatukan masyarakat kita, aspek-aspek yang boleh menaik martabatkan masyarakat kita. Itulah dia yang akan kita bincangkan, fiqh muwatanah.
fikir berinteraksi dengan bangsa ataupun dengan orang yang bukan non-Muslim dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, marilah kita lihat bagaimana orang non-Muslim juga dapat rasa rahmat ataupun dapat manfaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan beberapa kaedah-kaedah untuk kita jadi masyarakat yang bersatu, regardless of kita punya bangsa ataupun kita punya agama. Apa yang Rasulullah SAW berikan contoh, ni akan kita kongsikan bersama. Baiklah, bertepatan dengan awal Rabiul Awal, hari inilah jatuh pada awal Rabiul Awal, malam pertama Rabiul Awal, kita dapat nampak Rasulullah SAW bergerak daripada Gua Hira pada 27 Safar. Rasul bergerak. Lepas Safar, bulan apa? Kita cuba kira. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Jadi apa? Lepas Safar apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal ni lah malam ni, first malam ni. Jadi Rasul bergerak daripada rumah Rasulullah SAW pada anggaran 27 Safar. Dan kemudian Rasul bergerak daripada Gua Thur, adalah anggaran dalam pada 1 Rabiul Awal. Dan kemudian Rasul pun bergerak dan sampailah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rabiul Awal adalah bulan yang Rasulullah sampai dan tiba ke negeri ataupun ke daerah yang kawasan nama dia tu Yathrib. Dan bila Rasulullah sampai kepada satu kawasan tersebut, apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah SAW membuatkan dasar-dasar yang boleh membuatkan masyarakat ni bersatu antara satu sama lain. Jadi apakah dasar-dasar tersebut? Inilah yang akan kita kongsikan secara ringkas pada hari ini, insya-Allah. Dan kemudian pada minggu depan kita akan sambung daripada dasar-dasar tersebut, bagaimana non-Muslim ni dapat manfaat daripada dasar-dasar tersebut, dan bagaimana dasar-dasar tersebut ni dapat memberikan impak yang besar kepada masyarakat dunia secara amnya. Bukan negeri Madinah aja, bukan Middle East saja, bukan Arabian Peninsula sahaja, bukannya negeri-negeri yang Malay Archipelago ataupun orang-orang Islam yang selalunya berada di bawah kerajaan Ottoman Empire dan sebagainya, bukan, tetapi memberikan manfaat kepada seluruh dunia, kepada Britain, kepada London, kepada French Constitution dan sebagainya. Itu nanti akan kita bincangkan nanti, insya-Allah, pada minggu-minggu yang akan datang. Baiklah, apakah asas-asas yang Rasulullah SAW letakkan? Asas-asas tersebut sebenarnya datang daripada ayat Al-Quran, yang mana kalau kita rujuk dan kita buka dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Surah Al-Hujurat ni tuan-tuan lebih mengajarkan kepada kita tentang peri pentingnya beradab dan peri pentingnya menjaga tata susila dan juga silaturahim antara masyarakat, khususnya kepada orang Islam dan kemudian kepada secara amnya kepada orang yang bukan Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya, hanya senya orang beriman itu adalah saudara antara satu sama lain, maka perbaikilah hubungan antara kedua-dua saudara kamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kamu dirahmati. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merendahkan satu kaum di antara kamu, sebab kita tak tahu moga-moga kaum yang kita rendahkan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Dan janganlah kamu, wahai wanita,
merendahkan antara satu sama lain. Wanita pun jangan merendahkan antara satu sama lain. Takut-takut orang yang kamu rendahkan itu lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Janganlah kamu mencela diri kamu. Macam mana nak mencela diri? Kita mencela orang, automatik orang tu akan mencela kita balik. Macam gitulah Allah SWT berfirman, jangan kamu mencela diri kamu. Kita akan terfikir, takkanlah aku nak memarahi ataupun mencela diri sendiri, sedangkan tak ada orang nak buat seperti itu. Jawapannya adalah bila kita mencela seseorang, orang tu automatik akan mencela kita. Samalah juga dalam keadaan-keadaan ayat-ayat yang lain. Allah SWT berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kamu mencela orang-orang yang tidak beriman. Sebab nanti kalau kamu mencela perbuatan mereka ataupun mencela orang-orang tak beriman ni, mereka akan mencela kamu balik. Jadi macam gitulah bila Allah Ta'ala berkata wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri kamu, maknanya jangan buat orang lain mencela kamu. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan manggil ataupun panggil orang dengan nama-nama yang orang tu tak suka, ataupun kita labelkan orang tu dengan label yang orang tu tak suka. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, sesungguhnya kefasikan itu ataupun bila kita buat perkara tersebut dah menjadikan kita ni orang yang fasik, orang yang jauh daripada kebenaran. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, barang siapa tak bertaubat maka merekalah antara orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu daripada bersangka buruk, sebab sebahagian daripada sangkaan kita tu akan silap, dan bila kita percaya terhadap sangkaan kita, maka perkara tersebut akan mendatangkan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu cari-cari keaiban saudara kamu. Dia ni buat gini, dia ni memang aku tunggu ni. Dia buat apa? Dia buat silap. Jangan kita tajassasu, jangan kita buat cari korek apa kesilapan orang yang orang tu buat. Nanti kita akan lihat beberapa hadis yang support ayat ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu ghibah. Yaghtab ni apa? Ghibah. Ghibah ni apa? Ghibah ni mengumpat. Mengumpat ni apa? Mengeluarkan kata-kata yang bila kita sebut depan orang tu tak suka dengar. Contohlah, orang ni dulu pencuri, na'udzubillah min zalik. Orang ni dulu pencuri, dah pernah masuk jail. Dia dah keluar daripada jail. Orang semua tak tahu, dia nak start life fresh, dia nak start mula kehidupan dia dengan baik. Sekali dia tengah nak mulakan kehidupan dengan baik, tiba-tiba ada orang datang, orang cakap-cakap buruk pasal dia. Orang cakap, dia ni dulu penjenayah, pernah curi, jangan ambil dia sebagai pekerja dan sebagainya. Itu dah menjatuhkan maruah orang tersebut. Inilah nama dia ghibah. Perkara yang betul, perkara betul memanglah dia bekas pencuri. Tetapi bila kita ungkapkan perkara tersebut, orang tahu, empunya diri itu bila dengar, dia tak suka. Dia macam malu, dia jatuhkan maruah dia, dia pull orang tu down, ataupun dia rasa negativity dan sebagainya. Inilah dia yang Allah Subhanahu Wa Taala tak kasih. Inilah dia yang Rasulullah SAW tak kasih. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Iaitu riba ni mengatakan perkara-perkara yang betul tetapi boleh menyakitkan hati orang tersebut. Nanti kita akan lebih detail insya-Allah, tapi bukan dalam penterjemahan ayat ini. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu ingin suka makan daging saudara kamu sendiri? Apakah kamu suka makan bangkai saudara kamu sendiri? Bangkai dah lah busuk, kita tak suka. Bangkai saudara kita dah lah busuk, satu. Kemudian yang kedua, saudara kita, orang yang kita happy selalu dengan dia, orang yang kita blood brothers dengan dia. Takkan kita nak
makan daging dia, dia dah jadi busuk, dah jadi bangkai. Kemudian kita nak makan pula daging saudara kita, jadi dah ada dua kesusahan dekat situ, ataupun dua keburukan, ataupun dua perkara yang buat kita tak akan nak makan daging tersebut. Jadi kalaulah seperti itu perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, macam gitulah jangan kita mengumpat saudara kita sendiri. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini ayat ini adalah antara ayat wahyu yang telah diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW crystallize ataupun bagaimana Rasulullah SAW applykan ayat ini dalam kehidupan Rasulullah. Yang mana bila kita tengok Rasulullah dapat applykan ayat ni dalam kehidupan Rasulullah, secara tak langsung kita pun dapat ikut contoh Rasulullah SAW. Itulah dia Rasulullah sebagai contoh tauladan kasih sayang yang dapat menyatukan antara satu sama lain. Jadi bagaimana kita nak applykan perkara tersebut? Kita kenalah tengok macam mana Rasulullah applykan ayat tersebut. Nah, inilah dia yang akan kita lebih detailkan lagi insya-Allah, bagaimana Rasulullah applykan ayat ini dalam kehidupan kita. Kita dapat dengar ayat tadi, mungkin far-fetched, mungkin susah untuk kita applykan ayat tu. Mungkin kita terfikir kalau aku tak sangka buruk kat orang ni, macam mana tak nanti orang tu boleh pijak aku pula dan sebagainya. Kita nak applykan ayat ni, tapi kita nak kena tengok juga bagaimana Rasulullah SAW applykan ayat ni. Jadi kita pun dapat ikut baginda Rasulullah SAW, seperti mana Allah Taala berfirman, yang mana Allah Taala berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalaulah kalian mencintai Allah, ikutilah aku, pasti kamu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, saya ajaklah kita sama-sama untuk kita renungkan bagaimana pentingnya untuk kita jaga hubungan silaturahim antara orang yang Islam dan orang yang beriman, antara satu sama lain secara khususnya, dan secara amnya kepada orang yang bukan Muslim. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim radhiyallahu rahimahullah, yang mana Rasulullah pernah bersabda, tuftahu abwabal jannah yaumal qiyamah al-ithnain wal khamsin. Iaitu pintu-pintu syurga akan dibuka pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala fayaghfirullahu azza wa jalla, maka Allah Taala tu akan mengampunkan dosa-dosa likulli abdin la yusyriku billahi syai'a, kepada semua orang Allah Taala akan ampunkan dosa, baik siapa-siapalah Jadi setiap hari Isnin dan hari Khamis. Perhatikan ayat tersebut, hadis ni. Setiap hari Isnin dan hari Khamis Allah SWT akan bukakan pintu syurga, dan Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa-dosa hamba-hamba dia, kecuali orang yang tertentu. Siapa yang tak dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala? Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala akan berkata, unzuru hadaini hatta yastaliha, ataupun anziru hadaini hatta yastaliha. Jangan kasih dia rahmat, atau jangan kasih dia pengampunan. Kita tengok kita tunggu sampaikan kedua-duanya bersatu dan berkasih sayang ataupun berbaik antara satu sama lain. Jadi di sini untuk kita mendapatkan Allah Ta'ala untuk ampunkan dosa kita, kitalah terlebih dahulu untuk memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita. Baiklah. Jadi bagaimana Rasulullah SAW meletakkan kaedah untuk kita hidup dalam masyarakat yang aman, yang bersatu dan sebagainya. Kita lihat yang pertama, Rasulullah melarang seseorang itu menghina saudaranya sendiri. Jangan menghina orang lain. Kenapa? Kita tengok pernah satu ketika ada seorang sahabat, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud.
Okay. Abdullah ibn Mas'ud ni seorang sahabat yang hebat, antara perawi hadis yang hebat, dan beliau ni amat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni mempunyai betis yang kecil. Jadi mempunyai betis yang kecil ni, kalau kita nak bandingkan dengan orang-orang sahabat-sahabat lain, betis mereka tu besar, sasa dan sebagainya. Okay. Jadi bila sahabat-sahabat lain tengok je betis Abdullah bin Mas'ud pada ketika itu tengah menyingsingkan kain dia, mereka ketawa. Mereka ketawakan Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ni ketawakan sahabat yang lain. Bila dia ketawakan sahabat yang lain, okay, seperti mana kalau bukan Abdullah bin Mas'ud, kita sendiri kalau kita tengah nak buat kerja sekali dulu, tiba-tiba orang nampak pula kelemahan kita. Orang nampak, dia ni punya tangan sopak, dia ni punya tangan ada tattoo, dia ni punya tangan ada sebagai dan sebagainya. Dia akan malu dan sebagainya. Tak Abdullah bin Mas'ud, kita pun akan malu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni bila orang ketawakan dia sabar. Dan kemudian pada ketika itu Rasul bila dengar sahabat dia ketawakan Abdullah bin Mas'ud, Rasul tak terus follow the majority. Rasul tak terus ikut pada orang ramai. Rasul tak terus cakap, betul lah Abdullah bin Mas'ud ni betis dia kecil dan sebagainya. Rasul pun tak join ketawa. Rasul buat apa? Rasul berkata kepada sahabat-sahabat yang ketawakan Abdullah bin Mas'ud. Rasul berkata, atadhakuna min diqqati saqaihi, apakah kalian ketawa kepada Abdullah bin Mas'ud sebab dia punya betis dia kecil? Rasul marah, Rasul garang. Kenapa? Ada kalanya Rasul perlu garang untuk bilang urgency ataupun untuk bilang keperluan yang penting terhadap mesej yang Rasul nak sampaikan. Okay. Kamu ketawakan dia ni sebab dia punya betis kecil. Rasul cakap seperti inilah. Walladhi nafsi biyadi, sesungguhnya demi Allah yang jiwa aku berada di tangannya, ataupun demi Allah yang mana jiwa aku ni berada di bawah kuasa Allah SWT. Bila-bila je aku ni boleh diangkat, ataupun aku ni segala apa yang aku ada ni di bawah kuasa Allah SWT. Lahu ma athqalu fil mizani min jabali Uhud. Rasul bersabda apa? Kamu ketawakan Abdullah bin Mas'ud ni demi Allah, Rasul sumpah ni, demi Allah sesungguhnya dua betis dia tu lebih berat pahala di sisi Allah Ta'ala daripada gunung Uhud. Kita nak angkat besi 30 kilo je dah termengah-mengah. Kita nak angkat mungkin batu piramid pun, satu bongkar batu piramid je agaknya tak terangkat. Ini Abdullah bin Mas'ud, betis dia tu lebih berat pahala dia daripada gunung Uhud. Gunung Uhud tu lebih tinggi daripada Bukit Timah Hill dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dapat nampak bagaimana Rasul memartabatkan sahabat yang sedang dizalimi. Dan pada waktu yang sama Rasul membantu sahabat yang sedang menzalimi ni supaya dia stop daripada kezaliman dia, tapi dengan beradab. Contoh yang lain, satu ketika ada pergaduhan antara dua orang sahabat. Satu orang sahabat berkulit putih, satu orang sahabat berkulit hitam. Mungkin sekarang ni dah ada keluar Black Lives Matter dan sebagainya. Tapi pada zaman Rasulullah dah ada dah isu. Sebab pada satu ketika tu sahabat ni pun panggil Bilal. Bilal kan kulit hitam. Panggil Bilal dengan nama mak dia, wahai anak perempuan hitam. Wahai anak perempuan hitam. Bukanlah dia cakap Bilal hitam, dia cakap mak Bilal pun hitam. Jadi dia sakitkan hati Bilal. Bila Rasul dengar je perkara tersebut, Rasul jumpa sahabat tu yang mencaci tu, yang kulit dia putih dan sebagainya. Rasul jumpa sahabat tu, Rasul berkata, innaka fika mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau ni masih ada sifat jahiliyah lagi. Jadi sahabat pun rasa sedih lah. Insan pilihan Allah, kekasih Allah, cakap gitu dekat diri dia. Sahabat tu pun rasa sedih, remuk hati dia. Kemudian sahabat tu jumpa Bilal, sahabat tu pun letak muka dia dekat atas tanah. Maknanya sahabat letakkan tanah, muka dia tu dia letak ke atas tanah. Dia cakap, wahai Bilal, ampunkanlah aku, wahai Bilal. Aku tak sengaja, aku minta maaf sangat-sangat. Kau pijaklah kepala aku. Tapi Bilal taklah pijak. Bilal pun angkat, Bilal pun berkata, tidak, kita bersaudara antara satu sama lain. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ajar kita untuk tidak menghina antara satu sama lain. Jadi inilah dia
poin yang pertama, jangan menghina. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dengan Hadyun Nabawi, ataupun dengan bagaimana Rasul memupukkan sikap kasih sayang antara satu sama lain. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, yang mana Rasulullah SAW ada unsur-unsur yang Rasulullah SAW nak sampaikan kepada kita sebagai rahmat, bukan untuk orang Islam saja, kepada orang yang bukan Islam juga. Nanti tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita akan dapat nampak bagaimana Rasulullah SAW buat the first constitution yang menyatukan bangsa-bangsa yang hidup dalam satu daerah atau dalam satu negeri tersebut. Multicultural, multiracial semua satu dalam satu bumbung Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW menyatukan antara satu sama lain dengan adanya constitution. Dan constitution tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita kaji dan ulama-ulama ataupun pengkaji-pengkaji zaman sekarang ni, bila membandingkan constitution tersebut dengan constitution yang ada, mereka akan dapat nampak apa yang Rasulullah SAW letakkan constitution tu adalah constitution yang moden, constitution yang dapat memberikan kesan kepada humanity, kepada kemanusiaan, yang mana tak ada sebelum-sebelum ini constitution yang dapat menandingi constitution yang telah diletakkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hatta ada constitution yang pernah dibuat oleh King John, Magna Carta dan sebagainya, tu nanti kita akan bincangkan, tapi bukan hari ini insya-Allah. Jadi yang penting tuan-tuan dimuliakan sekalian, Rasulullah ni adalah sebagai rahmat, sebagai satu utusan Allah yang tujuan dia adalah untuk memperelokkan akhlak kita, menyatukan kita, dan juga buat kita saling cinta mencintai, tiada permusuhan. Sebab dalam beberapa hadis Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qattatun, tak akan masuk syurga orang yang mengadu domba ataupun yang melagakan antara satu sama lain. La yadkhulul jannah, tak akan masuk dalam syurga mereka yang mithqalu habbatin min khardal min kibrin, tak ada satu orang pun yang dapat masuk syurga bila hati dia tu ada setitik sifat bongkak terhadap saudara dia yang lain, tak dapat masuk syurga. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dapat nampak Rasulullah SAW adalah Nabi yang membawa rahmat, yang menyatukan manusia dengan kasih sayang. Dan bagaimana Rasulullah SAW menyatukan umat-umat manusia ni, yang Arab dan bukan Arab, yang Islam dengan bukan Islam, yang putih dengan yang hitam dan sebagainya, macam mana Rasulullah satukan. Dan kita akan bincangkan insya-Allah dalam bulan ni dan bulan akan datang. Tapi kita dapat satu poin yang kita dapat bawa balik pada hari ini, iaitu sentiasa kita menghormati saudara kita. Jangan pernah kita menghina ataupun merendahkan saudara kita. Takut-takut dia di sisi Allah Ta'ala tu lebih hebat, lebih baik. Jangan pula kita juga menghina saudara-saudara kita disebabkan kesilapan-kesilapan dia. Kita boleh katakan kesilapan tu kesilapan yang silap, kesalahan memang salah, tetapi kita tak boleh menghina orang tersebut. Sebab mana tahu pada akhir hayat dia lebih dapat mengucapkan dua kalimah syahadah di sisi Allah Ta'ala daripada diri kita. Kita tak tahu, wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Jadi kita sentiasalah bersangka baik, dan insya-Allah kita akan lihat pada poin-poin seterusnya. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Semoga kita dalam bulan Rabiul Awal ini, bulan keputeraan baginda Rasulullah, bulan kelahiran Rasulullah, kita semakin dekat dan semakin sayang kepada Rasulullah SAW. Jangan pernah kita lupa selawat, dan jangan pernah kita lupa untuk sentiasa cuba sedaya upaya untuk menghidupkan tujuan utama Rasulullah diutuskan, iaitu untuk menyatukan antara satu sama lain dan untuk memperbaiki akhlak manusia. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bisawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah.